Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami telah memilih tajuk Falsafah dan Kehidupan, kategori dan peranannya dalam kehidupan. Pembentang pertama ialah Wan Zuhairah binti Wan Zulkifli. Pembentang kedua ialah Husna binti Saharuddin. Pembentang ketiga ialah Nur Syairah Amira binti Ahmad Izwan. Dan pembentang terakhir ialah Wan Farhana Aisyah binti Wan Din. Pertama sekali, saya akan menjelaskan maksud falsafah. Apakah yang dimaksudkan falsafah? Falsafah di sini merupakan ilmu berbentuk pemikiran yang mempunyai hasil dan kesan terhadap hidup seseorang. Secara ringkasnya, apabila kita berfikir, itu merupakan ilmu falsafah. Apabila kita mencari kebenaran umum, itu adalah ilmu falsafah. Dan apabila kita ingin menyelesaikan sesuatu masalah, itu juga merupakan ilmu falsafah. Pendekatan ini digunakan dalam kegiatan falsafah bukan sahaja dalam tamadun Greek, tetapi tamadun Cina dan India juga. Ilmu falsafah ini telah wujud sekian lama. Lebih tepatnya, ilmu ini adalah ilmu tertua. Falsafah juga datang daripada perkataan Greek iaitu filosofi atau filosofia. Filosofia merupakan dua suku kata iaitu philo bermaksud cinta dan sophia bermaksud kearifan. Apabila digabungkan menjadi filosofia iaitu cinta akan kearifan atau cinta akan ilmu pengetahuan. Di bawah falsafah mempunyai beberapa kategori iaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi. Di bawah ontologi terdapat beberapa pecahan ilmu iaitu ilmu metafizik, ilmu kosmologi, ilmu matematik dan ilmu kemanusiaan. Manakala di bawah aksiologi terdapat ilmu logik, etika dan estetika. Tujuan ilmu falsafah ini untuk memberi panduan bagaimana ingin melahirkan sesuatu kehidupan yang baik kepada manusia. Seterusnya, saya akan menjelaskan kategori falsafah. Yang pertama iaitu metafizik. Metafizik merupakan ilmu yang sama tua dengan ilmu falsafah. Metafizik mempunyai dua suku kata iaitu meta yang bermaksud di sebalik dan fizik yang bermaksud alam zahir. Jadi apabila digabungkan menjadi metafizik yang bermaksud di sebalik alam zahir. Secara ringkasnya, metafizik ini mengkaji ilmu yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia tetapi wujud di dunia ini seperti roh dan alam gaib. Terdapat tokoh yang mengkaji ilmu metafizik secara mendalam iaitu Aristotle. Beliau berpendapat bahawa metafizik merupakan ilmu yang tidak dapat dihitung. Contohnya, menurut Aristotle, roh adalah perkara membolehkan manusia hidup. Ia berkaitan rapat dengan badan manusia dan benda yang membuatkan kita berfungsi dan hidup. Seperti kita tahu, roh itu wujud tetapi kita tidak dapat melihat secara langsung. Ini membuktikan roh itu wujud adalah dengan kehidupan seharian kita atau diri kita sendiri yang dapat melakukan aktiviti, dapat bergerak dan melakukan kerja-kerja. Selain itu, keadaan sekeliling kita seperti tumbuhan membesar, haiwan peliharaan kita membesar, kita juga dapat melihat, mendengar, bercakap dan bergerak. Itu semua kerana roh yang kita ada menyebabkan badan kita berfungsi untuk melakukan perkara tersebut. Secara ringkasnya, ini disebabkan oleh Allah yang mencipta roh membolehkan manusia hidup. Seterusnya, ilmu kedua, ilmu kosmologi. Kosmologi mengkaji tentang kewujudan alam semesta seperti bulan, bintang, matahari dan planet-planet yang ada di muka bumi ini. Sebagai seorang Muslim, kita percaya bahawa alam semesta ini dicipta oleh Allah. Untuk agama lain, mereka mempunyai kepercayaan mereka masing-masing seperti agama Buddha. Mereka percaya bahawa tiada pencipta yang mencipta alam semesta dan menganggap kewujudan alam semesta ini kekal. Begitu juga dengan agama Hindu. Mereka juga mempercayai alam semesta ini siklik. Mereka mempunyai bahawa tiada pencipta untuk alam semesta ini. Oleh itu, sebagai pegangan agama Islam, kita dinasihati untuk menjaga dan menghargai alam semesta kerana Allah mencipta alam ini untuk kita menikmati dan menjaga. Kerana alam semesta ini juga adalah kehidupan di sekeliling kita. Alam semesta yang terdiri dari tumbuhan hijau, air laut dan udara yang membantu kita sebagai manusia hidup seperti contoh, tumbuhan hijau memberi kita oksigen untuk bernafas. Air laut membantu kehidupan lain seperti kehidupan di bawah laut untuk hidup.
Begitu juga dengan udara yang segar beri kita kehidupan yang sihat tanpa penyakit. Oleh sebab itu, kita sebagai pemegang amanah untuk menjaga alam sekitar mestilah menjalankan tanggungjawab itu bersama-sama. Ilmu yang ketiga adalah ilmu matematik. Istilah matematik berasal daripada mathematicus yang berakar umbi kepada bahasa Yunani iaitu mathematikos. Ia berpunca daripada istilah mateinen yang bermaksud mempelajari. Menurut Profesor Osman Bakar dalam karya Abdul Latif Sami'an, Al-Farabi menamakan sains matematik sebagai ulum al-ta'lim. Cabang-cabang ulum al-ta'lim termasuklah aritmetik, geometri, optik, ilmu kaji benda-benda di langit, ilmu muzik, ilmu mengukur berat dan ilmu membuat alat-alat untuk cabang-cabang ulum al-ta'lim. Bidang ilmu matematik telah lama diperkenalkan oleh manusia sejak zaman dahulu lagi dan terus berkembang maju sehingga digunakan pada masa kini. Oleh itu, pada detik ini dapatlah kita lihat bahawa bidang ilmu ini memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ilmu matematik berperanan sebagai teras kemajuan sains dan teknologi. Sebagai contoh, dapat kita lihat bahawa perkembangan ilmu matematik telah memunculkan sebuah mercu tanda negara KLCC yang telah dibina oleh arkitek yang hebat. Pembinaan ini pastinya memerlukan pelan dan strategi yang lengkap supaya menara ini kukuh untuk jangka masa yang lama. Oleh itu, pengiraan ketinggian dan kestabilan amat penting bagi memastikan menara yang dibina kukuh dan selamat digunakan kelak. Bukan itu sahaja, pembinaan jambatan, lebuh raya dan penghasilan kenderaan juga memerlukan kiraan matematik yang tepat dan jitu. Jelas dan nyata di sini bahawa ilmu matematik memajukan bidang sains dan teknologi sehinggakan terciptanya pelbagai binaan-binaan yang menarik. Yang terakhir bagi ontologi ialah kemanusiaan. Ilmu kemanusiaan merupakan ilmu akademik yang mengkaji unsur-unsur manusiawi dengan menggunakan kaedah analisis, kritikal dan spekulatif. Bidang kemanusiaan merangkumi kajian bahasa, kesusasteraan, sejarah, agama, seni visual dan seni pentas termasuk muzik. Ilmu kemanusiaan bertujuan melahirkan satu kehidupan yang baik dan menjadikan manusia lebih manusiawi dalam konteks lebih berbudaya, berinovasi dan berhemah. Secara umumnya, ilmu kemanusiaan adalah ilmu yang amat penting yang perlu ada dalam diri seseorang manusia, terutamanya dalam cara kita beragama. Kemanusiaan dalam beragama dapat dilihat dari segi peranan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi dan seharusnya mendorong seseorang individu untuk meningkatkan lagi nilai-nilai murni serta menjaga hubungan baik sesama manusia. Aspek humanisme dalam beragama boleh dijadikan pemangkin bagi masyarakat kita untuk menyumbang lebih dalam usaha menangani wabak COVID-19. Sebagai contoh, dengan mendekatkan diri dengan golongan masyarakat yang kurang bernasib baik, seperti mana yang kita tahu, banyak perniagaan kecil dan besar yang terjejas teruk dan ramai pekerja yang diberhentikan sehingga kehilangan sumber pendapatan akibat krisis COVID-19 ini. Tindakan bijak daripada golongan pemerintah dengan menghulurkan belanjawan besar bagi meringankan beban rakyat haruslah dipuji dan dicontohi. Dalam masa yang sama, mereka juga turut memperuntukkan sebanyak 4 bilion ringgit kepada Kementerian Kesihatan Malaysia bagi mengekang penularan COVID-19. Bukan itu sahaja, Pertubuhan Sukarela Kebajikan turut bersama-sama membantu dengan mendermakan wang, makanan dan keperluan-keperluan lain seperti pelitup muka
dan cecair pembasmi kuman hand sanitizer. Perkataan epistemologi berasal daripada bahasa Yunani, iaitu terbahagi kepada dua, episteme dan logos. Perkataan episteme yang bermaksud pengetahuan atau kebenaran dan logos pula bermaksud fikiran, kajian atau teori. Epistemologi bermaksud teori pengetahuan yang benar. Menurut Ibn Khaldun, kedudukan manusia tidak akan melebihi binatang dengan adanya ilmu pengetahuan dalam diri setiap individu. Epistemologi adalah cabang falsafah yang mengkaji tentang ilmu pengetahuan. Cabang yang pertama adalah wahyu. Wahyu merujuk kepada semua yang diberitahu segera atau disampaikan secara rahsia kepada orang lain agar mereka dapat mengetahui. Dari segi terminologi, wahyu adalah sesuatu yang Tuhan sampaikan kepada para nabi dan rasul dalam bentuk cerita, kisah, sejarah, peristiwa masa akan datang, undang-undang dan lain-lain. Menurut Ibn Rushdi, wahyu adalah kebijaksanaan yang dimaksudkan sebagai pengetahuan yang tertinggi tentang kewujudan roh. Manusia mampu mengetahui kebahagiaan yang hakiki yang berkaitan dengan kehidupan di akhirat ataupun selepas kematian seseorang melalui hikmah ini. Beliau menyatakan bahawa orang yang menerima wahyu telah menerima hikmah, tetapi tidak semestinya orang yang mempunyai kebijaksanaan itu ialah seorang nabi. Seterusnya adalah cabang rasionalisme, iaitu akal. Dengan adanya akal, manusia dapat membuat perbezaan di antara perkara yang baik ataupun yang buruk. Keunggulan akal yang paling utama ialah kemampuannya menangkap hakikat dari sesuatu tanpa terikat pada fakta dan merupakan sumber pengetahuan yang utama. Dari segi akal, kita dapat melihat perbezaan di antara dua epistemologi, iaitu dari segi Islam dan juga Barat. Berdasarkan epistemologi Islam, peranan akal dalam menjalankan tugasnya memerlukan peranan hati dan bimbingan wahyu supaya apa yang dilakukan dan difikirkan menimbulkan satu kesan positif sama ada kepada diri kita sendiri ataupun kepada masyarakat. Tapi berbeza dengan epistemologi Barat, mereka meletakkan sepenuhnya peranan akal dalam menentukan kesahihan atau kebenaran dan mereka meletakkan akal semata dalam hasil pemikiran tanpa mengira kesan kepada diri sendiri dan juga diri orang lain. Seterusnya, cabang ini dikenali sebagai empirisisme, iaitu panca indera. Di dalam epistemologi Barat, apa yang dapat diketahui adalah semuanya bergantung kepada sejauh mana ia dapat diperhatikan secara fizikal yang hanya terhad kepada bidang sains fizikal. Sementara perkara lain yang tak dapat disentuh dan bukan fizikal tak termasuk dalam perkara yang dapat dikenali secara saintifik. Pengetahuan ini disebut sebagai pengetahuan empiris yang menyatakan bahawa semua pengetahuan diperolehi atau berdasarkan pengalaman dan pengamatan sahaja. Ia juga menyatakan bahawa semua kenyataan mengenai pengetahuan terhadap dunia hanya boleh disahkan melalui pengalaman. Aliran fikiran empirisisme ini disokong oleh Locke, George Berkeley dan David Hume yang menggunakan persepsi yang diperolehi daripada pengalaman sebagai ilmu yang benar. Pada pendapat mereka, ilmu ni berpunca daripada panca indera atau dari luar, bukannya dari akal fikiran. Selain itu adalah cabang intuisi, iaitu hati atau ilham. Intuisi merupakan sumber ilmu bersifat dalaman yang berkaitan dengan hati dan jiwa seseorang dalam memberikan sesuatu pengetahuan. Menurut sumber Islam, kesahihan yang terhasil mestilah tidak berdasarkan hawa nafsu semata-mata kerana ia dapat memberi kesan yang sangat buruk dalam sesuatu perkara. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 71 yang bermaksud, dan sebagaimana kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. So, kesimpulannya kat sini, kita tak boleh nak buat keputusan tu semata-mata dia ikut kata hati kita. Kita kena menggunakan akal juga. Macam tu. Falsafah epistemologi adalah berkaitan dengan ilmu. Ilmu pengetahuan adalah salah satu perkara yang penting bagi manusia dan dianggap sebagai salah satu elemen asas budaya. Ia dapat menyebabkan peradaban global dan mempunyai kesan besar terhadap kelangsungan hidup manusia.
Terdapat beberapa peranan yang boleh dikaitkan dengan falsafah epistemologi. Yang pertama, peranan diri sendiri. Dengan adanya ilmu pengetahuan, manusia dapat memupuk diri mereka dan menyumbang kepada mewujudkan fitrah mereka sendiri menjadi orang yang bermaruah dan berpendidikan. Yang kedua, peranan ibu bapa. Peranan ibu bapa sangat penting dalam membentuk anak-anak kerana mereka adalah yang paling dekat dengan anak-anak. Ibu bapa perlu memberi ilmu dan didikan agama yang cukup supaya anak-anak mereka akan memiliki benteng keimanan dalam menghadapi dunia yang penuh dengan cabaran. Dengan didikan agama yang cukup, dapat menjadikan seseorang itu memiliki akhlak terpuji dan cinta akan ilmu. Dengan didikan agama dan ilmu yang cukup juga, dapat menjadikan anak-anak sebagai seorang insan yang cemerlang dan bijaksana. Yang ketiga, peranan masyarakat. Dengan adanya ilmu, ia dapat menjadikan masyarakat itu masyarakat yang bijak dan dapat memajukan negara. Yang keempat, peranan kepada negara. Peranan ilmu kepada negara dapat mewujudkan pemimpin yang berwibawa dan masyarakat yang berakhlak mulia. Kesannya, ia akan menjadikan sebuah negara itu aman. Pemimpin dan masyarakat yang berilmu akan merendah diri dengan ilmunya dan akan menaikkan nilai adabnya. Ia akan menjadikan sebuah negara lebih bertamadun. Dengan ilmu juga dapat menjadikan struktur kepimpinan dan kehidupan masyarakat lebih teratur. Justru itu, kita mestilah menjaga warisan dan tidak membiarkan ilmu itu ditiru oleh orang-orang barat. Oleh itu, peranan ilmu kepada setiap makhluk ini yang akan menjadi pelita sebagai garis panduan kita menuju ke jalan Allah SWT. Seterusnya, falsafah aksiologi. Aksiologi merupakan teori tentang nilai yang terdiri daripada etika, estetika dan logik. Sebelum saya terangkan teori-teori yang terdapat dalam falsafah ini, saya akan kongsikan definisi secara ringkas. Apakah itu aksiologi? Aksiologi merupakan penerangan mengenai akhlak dan moral setiap individu. Ia merangkumi beberapa aspek penting, iaitu sifat baik dan buruk, benar dan salah, cara, tujuan serta perkara yang sepatutnya dibuat. Aksiologi juga merupakan cabang falsafah ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya dalam kehidupan seharian. Di sini saya akan terangkan tentang falsafah aksiologi yang pertama, iaitu etika. Etika merupakan tingkah laku moral seseorang individu dalam membuat sesuatu benda. Selain itu, etika berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethos yang bermaksud watak. Etika juga dapat menentukan tingkah laku manusia sama ada bermoral atau tidak. Sebagai contoh, etika seseorang itu akan dilihat apabila mereka bertindak jujur dan mempunyai sifat kesetiaan. Manakala, perbuatan seperti mencuri, menipu dan memfitnah merupakan sikap yang tidak beretika. Seseorang individu tersebut akan dianggap mempunyai etika selagi perbuatannya itu tidak melampaui batas di mana ia boleh memudaratkan diri sendiri dan juga orang lain. Manusia harus mempunyai sikap etika kerana mereka merupakan makhluk yang berakal dan segala perbuatan atau tindakan manusia harus dipertanggungjawabkan. Perbuatan makhluk berakal ini selalu dinilai dan perkara itulah yang membuatkan kehidupan mereka lebih bermakna. Terdapat beberapa peranan etika dalam setiap individu dalam kehidupan. Dari aspek kekeluargaan, ibu dan bapa perlu memainkan peranan utama. Didikan ibu bapa akan menjadi contoh dan juga pegangan hidup kepada anak-anak kerana hubungan kekeluargaan merupakan hubungan pertama yang rapat dengan seseorang individu. Nilai peribadi juga dibentuk berdasarkan kepada prinsip kekeluargaan, amalan budaya dan adat yang selalu diamalkan oleh keluarga. Dengan ini, anak-anak dapat mencontohi dan mempelajari etika daripada kelakuan ahli keluarga mereka. Sebagai contoh, ibu bapa perlulah mendidik anak-anak mereka dengan menanam sikap nilai-nilai teras kehidupan seperti mengamalkan toleransi, perasaan kasih dan sayang, berbuat baik sesama sendiri dan nilai-nilai murni lain yang menjadi amalan dalam kehidupan seharian. Selain itu, rakan juga memainkan peranan penting dalam nilai etika. Etika seseorang individu selalunya dipengaruhi oleh tingkah laku rakan mereka sama ada dari segi baik atau tidak. Pengaruh rakan dapat dilihat di sekolah maupun di tempat kerja.
Jika rakan sekerja mempunyai nilai moral yang baik seperti bercakap dengan jujur dan juga mempunyai sikap bertanggungjawab atas sesuatu benda, maka ia akan membantu dalam membentuk etika yang baik. Manakala, apabila seseorang individu mempunyai rakan yang mempunyai nilai yang negatif seperti ponteng sekolah atau tidak menyiapkan kerja sekolah, maka kemungkinan perbuatan tersebut akan diikuti oleh rakan-rakan yang lain dan ia menunjukkan contoh yang tidak baik terhadap orang sekeliling. Yang kedua adalah falsafah estetika. Estetika bermaksud hasil daripada proses imajinasi dan kreatif manusia dalam melihat keindahan alam untuk membuat sesuatu. Estetika adalah karya seni manusia atau yang berkaitan dengan alam semesta ini. Estetika juga diaplikasikan sebagai keindahan yang berdasarkan penglihatan seni rupa dan keindahan yang berdasarkan pendengaran iaitu muzik. Di samping itu, dari segi pengalaman, estetika adalah satu perasaan yang timbul kepada seseorang apabila mereka memandang sesuatu yang indah pada alam atau karya seni. Estetika juga merupakan satu penciptaan simbol-simbol yang wujud dari perasaan manusia sebagai hasil kesenian, malah ia juga sesuatu benda yang mewakili perasaan manusia. Selain itu, estetika juga mempunyai ciri-ciri tertentu, iaitu ia merupakan satu simbolik yang dihasilkan oleh manusia melalui kreativiti dan juga secara komunikasi. Peranan estetika mempunyai maksud yang penting dalam diri setiap individu. Sebagai seorang manusia, kita mestilah menikmati keindahan alam semesta yang ada. Ibu bapa perlu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam diri anak-anak sejak kecil lagi supaya mereka mempunyai rasa syukur dengan keindahan yang dimiliki. Hal ini juga dapat membuat setiap individu memiliki rasa cinta dan hormat terhadap seni, budaya, bangsa dan alam semesta. Seterusnya, ia juga dapat membuatkan ilmu pengetahuan seseorang individu semakin bertambah, terutama dalam bidang ilmu keindahan dan kesenian. Peranan estetika dalam diri individu juga dapat menjadikan manusia boleh berfikir dengan cara sistematik dan menjadikan ilmu pengetahuan manusia bertambah tentang unsur dari seni dan keindahan. Dengan adanya nilai estetika dalam diri masyarakat, ia dapat mencegah diri daripada terlibat dengan pengaruh-pengaruh yang buruk yang akan memberi impak kepada budaya dan seni lokal bangsa. Peranan ibu bapa juga sangat penting untuk mendidik anak-anak supaya tidak terlibat dengan gejala yang negatif seperti berikut. Akhir sekali, ia merupakan falsafah logik. Perkataan logik bermaksud perbuatan dari segi perbualan, pertuturan dan pengucapan. Perbuatan tersebut merujuk kepada penyampaian lisan yang dikaitkan dengan penggunaan akal. Logik adalah salah satu aktiviti yang menggunakan akal fikiran manusia dalam membuat sesuatu keputusan. Logik tidak boleh dipisahkan dalam kehidupan manusia kerana manusia mestilah menggunakan logik untuk memanfaatkan potensi intelektual mereka. Malah, akal itu sendiri adalah anugerah Allah SWT untuk manusia bagi membezakan antara makhluk manusia dengan haiwan atau binatang. Logik juga didefinisikan sebagai undang-undang atau prinsip-prinsip berfikir. Logik dapat memberitahu kita tentang cara berfikir yang betul dan menunjukkan kepada kita perangkap-perangkap berfikir yang boleh mengeliru dan menyesatkan seseorang individu. Berfikir secara logik adalah satu proses untuk setiap individu mencari maklumat, ilmu, data dan fakta mengenai kebenaran sesuatu perkara. Dalam kata lain, logik adalah satu kebenaran yang boleh diterima oleh akal apabila kita mengemukakan sesuatu. Logik juga memainkan peranan bagi setiap individu. Ia adalah salah satu cara pemikiran atau cara melihat sesuatu untuk mengenal pasti apa yang betul dan apa yang salah mengikut logiknya. Sebagai contoh, minuman keras seperti arak. Setiap umat Islam pasti sudah boleh membezakan sama ada benda tersebut halal atau haram. Dalam Al-Quran juga ada menyebut bahawa arak itu haram, seperti mana ia bersifat memabukkan. Maka,
Di sini, setiap individu menggunakan logiknya di mana mereka tahu bahawa umat Islam tidak dibenarkan sama sekali untuk minum minuman keras yang boleh menyebabkan mabuk dan minuman tersebut juga akan memudaratkan kesihatan. Kesimpulannya, dalam tajuk ini, kami dapat mempelajari tentang falsafah dan peranannya dalam kehidupan. Falsafah terbahagi dalam 3 kategori iaitu falsafah ontologi, epistemologi dan juga aksiologi. Falsafah ontologi merupakan teori tentang kewujudan. Ia terdiri daripada metafizik, kosmologi, matematik dan ilmu kemanusiaan. Selain itu, falsafah epistemologi pula merupakan teori tentang ilmu. Epistemologi ialah kajian tentang asas matlamat, sumber dan ciri-ciri pengetahuan. Falsafah epistemologi memperoleh sumber ilmu berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, Wahyu dan intuisi. Akhir sekali ialah falsafah aksiologi yang terdiri daripada etika, estetika dan logik. Aksiologi merupakan teori tentang nilai yang perlu berasaskan akal. Dengan mempelajari ilmu falsafah, kami dapat tahu dari mana wujudnya sesuatu di sekeliling kita dengan lebih jelas dan tepat. Dengan adanya ilmu falsafah, kita juga dapat menjalani kehidupan kita sebagai individu dengan sempurna setelah memahami setiap maksud yang terkandung dalam falsafah-falsafah yang telah dibincangkan.